saya telah pun terkena satu gangguan. Maka itu saya telah memberitahu ibu saya supaya tolong turun bawah untuk ambil saya. Ini berkenaan dengan satu kejadian yang menakutkan. Kisah yang diceritakan berlaku di Singapura. Peristiwa ini berlaku katanya pada tahun 2012. Ketika kejadian ini berlaku, saya balik kerja dalam keadaan hujan lebat. Waktu itu saya pulang dari tempat tugas dalam keadaan hujan lebat. Sebelum itu saya telah pun message ibu, dan juga saya telah pun menelefon ibu untuk mengingatkan dia supaya menjemput saya daripada kolong blok rumah untuk pulang ke rumah. Sebenarnya beberapa hari sebelum itu, bila saya balik daripada kerja malam, tak sanggup saya nak kena ganggu lagi. Apa yang berlaku dua hari lepas saya balik dari kerja shift malam. Sedang saya tunggu lift, saya dengar ada orang beri salam. Saya toleh ke belakang dan ternampak ada seorang makcik sedang berdiri di belakang saya. Terperanjat saya dibuatnya. Jadi pendengar Ria 897 FM, apa yang dikatakan di sini entah benar ataupun tidak, jangan mudah percaya dan tak ikut-ikut. Tetapi katanya di sini, peristiwa yang diketengahkan, dia ternampak ada makcik di belakang saya yang memberi salam. Saya menjawab salam makcik. Makcik tu hanya tengok saya, senyum, dan kemudian makcik tu tiba-tiba ketawa, Kisi. Saya naik terperanjat, naik takut. Cik, saya cuba tenangkan diri saya. Saya tegur makcik tu, Cik, makcik. Dan dia terus ketawa, Kisi. Ketawa makcik ni makin seram dibuatnya. Saya terus memasuki lift. Setelah lift sampai, pintu tutup, makcik masih berdiri dan masih ketawa dekat belakang. Malam tu balik saya menangis. Buka pintu, saya duduk dekat ruang tamu menangis. Mak saya yang bangun, ibu saya yang bangun, Kisi. Nampak saya, dia bertanya pada saya, kenapa? Kenapa ni? Saya nangis. Kemudian saya kata, ibu, saya takut. Tadi balik kerja, saya nampak ada makcik ni dekat belakang saya. Dia beri salam bila saya toleh. Dia ketawa, Bu. Tak henti-henti dia ketawa. Ibu saya pun cuba tenangkan saya. Dan saya berhenti dari menangis. Sebab itulah, 2 hari kemudian saya balik kerja. Saya message, saya telefon, saya message untuk ingatkan ibu turun bawah jumpa saya bila saya balik kerja. Turun dari taksi, saya balik naik taksi, Kisi. Sebabnya saya takut sampai rumah terlampau lewat. 2 hari lepas, saya balik sekitar 12 suku tengah malam. Balik kerja memang shift habis jam 10.30. Saya ambil stock take. Saya kira balik beberapa barang. Saya naik bas. Sampai rumah dah 12 suku. Balik rumah 10.30. Buat kerja ala kadar, habiskan. Sampai rumah, Casey. Sampai rumah saya sekitar jam 11.20 malam. Cepat. Sebab balik naik taksi. Tapi malam tu hujan lebat turun.
Saya pun turun dari teksi dan saya ternampak ibu saya dekat kolong blok sedang menunggu saya pulang dari tempat tugas. Perigari 897. Bila nampak ibu, saya tersenyum. Daripada sheltered walkway yang agak jarak jauh tempat saya berhenti teksi, saya tak boleh berhenti tepi kolong blok sebab tak ada tempat bumbung. Jadi terpaksa teksi ni berhenti jauh di tempat pejalan kaki yang berbumbung. Saya nampak ibu saya dari jauh, saya angkat tangan, saya senyum. Ibu! Melambai-lambai ke arah ibu saya yang ada di kolong blok rumah yang sedang menantikan saya pulang, seperti mana yang saya minta tolong ibu saya supaya turun ke bawah dan menjemput saya naik ke atas. Jadi semakin dekat, saya nampak ibu masih lagi tengah duduk, masih menantikan saya. Dalam hati, Alhamdulillah, kali ini balik ibu aku dekat kolong blok. Jalan. Dari jauh saya tengok ibu masih duduk, saya angkat tangan. Ibu! Ibu hanya tengok bawah. Ibu! Tiba-tiba saya nampak ada perempuan keluar dari lift. Saya ternampak ibu saya baru turun dan keluar dari lift. Saya pandang balik dekat kawasan tempat duduk. Perempuan ataupun wanita yang menyerupai ibu saya yang duduk awal tadi hilang entah ke mana. Daripada berjalan, saya terus lari ke arah ibu saya. Saya tidak beritahu ibu tentang penampakan seorang yang menyerupai beliau tengah duduk dan saya ingatkan itu adalah ibu saya. Malah bila dah nampak ibu dah keluar dari lift, saya lari, saya salam ibu saya, cium tangan, jalan pimpin tangan, pergi dekat lift, masuk dalam lift, naik ke atas dan pulang ke rumah. Untuk beberapa minggu, Casey, ibu saya kena turun kalau saya kerja malam lah. Kerja balik malam, ya, sampai rumah sekitar jam 12 lebih tengah malam. Kalau saya balik pukul 6.30, saya akan balik sendiri. Tak perlulah ibu turun bawah untuk menjemput saya. Saudara boleh hubungi saya, berkongsi pengalaman kisah misteri anda untuk Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah berikut ini, pengalaman yang diceritakan datang daripada pengirim kita bernama Rauf. Saya dengan kawan saya memancing di atas bot. Bukan kawan, tapi kawan-kawan saya memancing di atas bot. Kami seramai 6 orang telah pun menyewa sebuah bot yang dipandu oleh seorang lelaki Cina, ya, untuk pergi ke perairan Singapura untuk memancing semalaman. Bila bot tu berhenti, pemandu bot kami pun tidur. Kami memancing, Casey. Sambil memancing, sambil tu kami berborak-borak, bercakap-cakap. Jadi, salah seorang teman saya mula berkongsi kisah seram. Lalu seorang teman menegur, dah. Korang ni nak cerita kat sini pula. Kita dekat laut tau. Dah lah, jangan cakap lagi. Nanti dah dekat darat kau nak cerita-cerita. Faham? Dan kami tidak teruskan untuk berkongsi kisah seram. Alangkah terperanjatnya, waktu itu teman saya ternampak ada kain putih dekat atas permukaan air laut di lautan Singapura. Sedang memancing, dia sedang berdiri dekat bot sambil menunggu umpan dimakan ikan. Tengah tengok air, ternampak kisi kain warna putih dekat atas air terapung-apung. Dia tidak beritahu yang lain. Apa yang dia buat, dia ambil satu lagi kayu panjang, tempat pencangkuk. Tempat pencangkuk ni digunakan apabila kita tangkap ikan besar dan sukar untuk tarik naik atas bot, kita akan gunakan jaring dan tempat pencangkuk. Jadi dia mengambil tempat pencangkuk yang panjang ini, dia cuba tarik, akhirnya terkena pada kain. Dia angkat tempat pencangkuk. Kain tu panjang, Casey. Panjang sangat-sangat. Jadi pendengar Misteri Jam 12,
Dah tarik kain. Panjangnya kain ni. Baru dia panggil. Sini. Kain apa sini? Panjangnya. Dia angkat. Teman saya kata, oi, letak balik lah. Letak balik atas air. Yang kau angkat asal? Tak adalah, aku nak tepikan, nanti kena bot. Letak balik kain. Seorang teman kata, itu macam kain putih yang digunakan ketika ada upacara kematian orang Hindu. Semua terdiam. Kau nak takutkan kita kan? Kau nak takutkan kita kan? Mana ada. Aku pernah nampak kain tu. Tapi tak tahulah. Aku dengar siapa yang pegang kain tu, dia akan kena ganggu. Kawan saya yang pegang kain tu, yang angkat pakai cangkuk besi tu, dengan cepat terus kata, aku tak pegang Aku pakai besi ni aku cuma angkat je sebab aku takut kena bot. Takutlah pula, Casey. Malam tu kita tengah duduk sambil-sambil tu berborak-borak. Tiba-tiba dekat bot kita dengar suara orang menangis. Dengar dengan jelas, masing-masing tahu malam tu malam paling pelik lah. Macam-macam perkara yang tak pernah berlaku ketika kita memancing beramai-ramai dekat atas bot berlaku pada malam tu. Kain putih, suara perempuan menangis. Entahlah. Kita tahu dan kita dengar, tapi kita tak boleh tegur. Alhamdulillah, walaupun ada beberapa siri gangguan yang berlaku, kami tetap dapat memancing, dapat tangkap ikan dan pulang ke rumah pada paginya. Baik, silakan kalau ingin berkongsi pengalaman. 669-11897. Ini daripada Tuan Haji Mokhtar. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji Mokhtar di sini. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang ini berlaku. Saya pada waktu malam suka berdiri dekat tingkap, dekat tingkap rumah, iaitu tingkap dapur rumah saya. Berdiri dekat tingkap. Ini kerana rumah saya ni belakang tu adalah taman riadah. Saya suka berdiri dekat tingkap. Dekat belakang tu kan, saya tengok dekat taman tu, dan saya tengok keindahan malam, tengok mendongak ke langit. Suka menenangkan diri. Saya orangnya tak suka bising-bising. Jadi malam tu sedang saya tengok tingkap, saya ternampak, Casey, ada seorang budak perempuan yang sedang berjalan melalui taman riadah di belakang rumah. Waktu tu taman tu dah gelap, sebab dah selepas pukul 10.30 malam. Sebelum 10.30 taman tu ada lampu. Selepas 10.30 masih ada lampu, tapi tak semua lampu yang menyala. Dekat pondok lampu akan mati. Tempat orang lari anak ataupun jogging track, ada lampu-lampu yang dibuka, ada lampu-lampu yang ditutup. Jadi kawasan taman riadah tu akan menjadi malap dan gelap. Saya ternampak ada seorang budak perempuan sedang berjalan menuju ke arah kolong blok rumah lah. Sedang berjalan. Di belakangnya ada seorang perempuan jalan dengan dia. Mungkin itu mak. Mungkin. Tapi saya tak rasa itu mak dia. Kerana bila budak perempuan ni sedang berjalan, perempuan yang ikut dia dari belakang sedang berjalan dalam keadaan macam rukuk. Saya nampak, Casey, dekat belakang tu perempuan ni jalan-jalan, ada seseorang ikut dari belakang, tapi dalam keadaan macam orang tengah rukuk. Budak tu jalan masuk kolong blok. Saya pun tinggalkan dapur. Saya terus pakai selipar turun bawah. Rumah saya tingkat 2, Casey. Turun bawah dekat kolong blok. Nasib baik ternampak budak perempuan ni sedang berdiri tunggu lift nak turun ke bawah. Saya pun kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupa-rupanya budak ni adalah salah seorang anak murid isteri saya. Isteri saya ni adalah guru mengaji dekat blok. Saya ternampak, ini anak murid isteri aku ni. Dekat atas maklumlah gelap, tak dapat lihat dengan jelas wajahnya. Kemudian namanya Munira.
Waalaikumsalam. Dia panggil saya Tok Guru. Tok Guru, ni balik malam-malam ni, pergi mana? Oh, tadi ada kelas tuition. Mengajar orang kelas tuition dekat rumah. Jadi exam nak dekat, dia belajar, dia ajar sampai overtime lah sebab nak dekat peperiksaan. Ibunya request. Kemudian saya cakap, Munira naik atas ni kan? Ya Tok Guru. Okay, tak apa. Tok Guru pun nak naik atas juga. Tok Guru nak pergi rumah anak Tok Guru tingkat 6. Saya ada anak tinggal blok yang sama tingkat 6 KC. Saya beri alasan yang saya nak naik atas juga. Saya pun masuk lift dengan budak Munira ni. Saya dapat rasakan meremang bulu roma. Mulut saya baca. Saya sembuh dekat lift. Budak ni tengok saya lain macam. Saya pun tekan tingkat 6. Munira ni pun tinggal dekat tingkat 6. Jadi lift pun naik atas. Dia keluar dari lift. Saya belok sebelah kiri. Dia belok sebelah kiri juga dengan saya. Rumah anak saya paling hujung. Rumahnya 2 pintu selepas lift. Dia pun masuk ke dalam. Saya ingatkan dia, beri salam. Kemudian langkah kaki kanan. Dia pun beri salam. Dia masuk dalam rumah, tutup pintu. Saya tengok dah tutup pintu. Saya patah balik naik lift. Nak turun ke bawah KC. Pintu lift saya KC nak turun bawah, tekan tingkat 2 rumah saya. Pintu lift terbuka kan. Tekan tingkat 2, tutup butang. Pintu lift tutup, buka balik. Pintu lift tutup, buka balik. Benda ni berlaku lebih dari 10 kali. Pintu lift tutup, buka balik. Bulu roma saya meremang KC. Waktu tu saya tahu ada sesuatu tak kena. Saya pun keluar dari lift. Saya jalan pergi dekat tangga, turun sampai tingkat 2. Dari tingkat 6 saya turun ke tingkat 2. Saya tahu benda tu ikut saya dari belakang. Saya dapat rasakan. Kemudian dengan bacaan-bacaan surah-surah tertentu, saya masuk ke dalam rumah, tutup pintu. Dan saya tahu dia tak boleh masuk dalam rumah saya. Ialah rumah yang mana isteri saya mengendalikan kelas mengaji. Hampir setiap hari ada orang mengaji dalam rumah. Saudara, pada malam ini Casey akan beri peluang kepada anda untuk menang bukan 2 keping tapi 4 keping tiket untuk menyaksikan filem Mata Batin. Sekiranya kalau anda berminat nak menang tiket, 4 keping tiket filem Mata Batin yang dah pun mula ditayangkan di Pawagam Singapura sejak semalam, nanti akan saya kongsi dengan anda cara-caranya dan anda boleh ambil bahagian. Sekiranya menang, anda akan menerima 4 keping tiket untuk menyaksikan filem Mata Batin. Filem Mata Batin ini adalah filem third eye lah, mempunyai penglihatan yang boleh melihat benda-benda gaib yang mana mata biasa ni, mata kasar tidak boleh melihatnya. Jadi kalau yang ingin menonton ni, bolehlah nanti saya kongsi dengan anda cara-caranya, boleh ambil bahagian. Dan dalam filem Mata Batin ni, kalau tengok sorotan filemnya memang ada nampak lah dia tengah naik tangga tu, tiba-tiba dekat belakang ada benda ikut ataupun tengah tidur dekat atas katil tu kan, berselibung, ada selimut selimut tu diletakkan di atas katil lah. Tiba-tiba saja bila dia keluar daripada bilik, ternampak selimut tu macam ada orang tengah daripada baring terus duduk. Tapi orang tu tertutup dengan selimut. Itu antaranya. Jadi mungkin ada yang berani nak menonton filem Mata Batin, bolehlah saya berikan anda untuk menang 4 keping tiket. Sementara itu boleh hubungi saya sekarang di 669-1187 669-1187 berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan dengan saya pada malam ini kita ada pengirim kita, silakan. Hello. Halo. Hai, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ni saya Syam. Syam, panggilan dari mana? Saya panggil dari sebagai pemandu bas lah. Oh, tengah bertugas sekarang ni Ya, saya. Oh, ini bas privat lah. Ya, saya. Dan pengalaman tentang apa? Silakan. Ini semalam dah 2 hari berlaku Jadi saya lalui tempat ni tak nak sebut nama. 2 kali saya nampak sama perempuan berbaju putih. Tapi saya cuma lalu je lah. Saya tak minta
Saya tak minta apa-apa lah. Belakang. Habis lepas tu saya ini masuk hari ketiga, saya pasti akan lalu tempat situ Tapi yang semalamnya tu, waktu saya dah lalu tempat tu, saya rasa ngantuk. Jadi saya rehat lah, saya tidur dalam bas. Waktu saya tidur tu, saya bermimpi lah, ni perempuan macam datang kat saya minta tolong. Jadi saya pun tak tahulah apa alamat dia lah kan. Jadi dalam mimpi tu pun ada perkara-perkara yang menakutkan lah terjadi. Jadi saya tak tahulah macam mana keadaan akan seterusnya lah. Mungkin hari ini kalau saya bertemu, tak tahu apa akan terjadi. Jadi tapi tempat tu selalu saya lalu, tak pernah nampak. Cuma yang kebelakangan 2 hari ni saya perasan dia kat situ duduk. Tapi saya tengok kan, waktu saya lalu tu saya tengok kan. Jadi kemungkinan malam ni ada harap tak jumpa lah Kalau jumpa nanti alamat mimpi macam betul lah tak tahulah kan. Jangan kadang-kadang ini kita apa permainan mimpi kan, bawa-bawa kan. Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah. Itu je lagi sih. Untuk anda selamat bertugas. Terima kasih. Baik. Kembali. Waalaikumsalam. 669-11897. Silakan 669-11897. Daripada Rasul berkongsi pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa. Saya pernah jalan dekat mana DO. Saya pernah jalan di Pasir Ris menuju ke arah barbecue pit kawan saya. Kawan saya pula barbecue pit yang dia buat ni adalah barbecue pit antara yang paling jauh dan dalam. Saya pula jalan seorang sebab saya datang lambat ni, saya bekerja. Saya dah letakkan motosikal tu. Tengok alamak jauh tak apalah, jalan kaki. Jalan. Dan bila sampai dekat kawasan barbecue pit teman saya ni, saya tengok ada beberapa kawan-kawan yang lain lah sedang duduk berborak-borak tengah makan, katanya Rasul di sini Dan saya pun salam lah teman-teman yang ada. Saya pun ambil pinggan, tak sabar ni. Balik kerja kan dah lapar nak makan. Sedang saya duduk ni, saya terperasan dekat sebelah ada satu lagi barbecue pit. Sebelah ni ada satu barbecue pit. Ada seorang perempuan tengah duduk. Saya ingatkan itu mungkin salah seorang girlfriend lah, kawan perempuan. Kawan saya yang bawa, mungkin dia nak duduk tempat ni dah penuh, dah ramai sangat dan dia pun segan. Dia duduk dekat sebelah, tak jauh ke sebelah je. Saya pun makan. Saya tengok dia, perhatikan, takkan tak ada orang layan dia Saya tengok lagi dan kemudian saya tanya teman saya bernama Imran. Im. Kau nampak tak barbecue pit sebelah ni? Afsal, tu siapa Mana? Tu yang tengah duduk tu siapa? Kau main-main kan, nak takutkan aku Mana ada orang, seboleh je. Aku nak takutkan kau ke kau yang nak takutkan aku? Sumpah dah tak ada orang. Tak ada lah, kau tak. Dah. Jo, sini. Dah. Kau jangan tengok Im. Nanti korang pakat. Apa? Kau tengok kat sebelah tu, barbecue pit sebelah. Tu kawan siapa tu? Kesian pula dia tadi duduk seorang. Mana sebelah ni? Kau biar betul bro. Mana ada orang? Casey, saya terus angkat pinggan yang saya letak dekat atas meja tu. Saya angkat, saya makan, saya toleh. Saya action tukar story. Saya kata tak adalah, aku main-main lah, saja je. Padahal saya nampak Casey, sepanjang kita barbecue, susuk tubuh perempuan tu duduk di tempat yang sama, tak gerak-gerak. Wallahualam, saya tak tahu apa yang saya nampak, tapi saya yakin saya nampak orang tengah duduk seorang diri. Dan 2 orang kawan saya tanya, katakan yang saya ni nak takut-takutkan, mana ada orang? Saudara boleh hubungi saya di 669-11897. Silakan 669-11897 berkongsi pengalaman kisah misteri. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan percaya, jangan terlampau taksub dengar, anda nikmati kisah seram, mungkin rasa seram dan itu sajalah, tidak lebih dari itu. 669-11897.
Bersama saya di hujung talian. Silakan 669-11-897. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Cik Kesi. Apa khabar? Siapa bercakap ni? Saya Abang MZ. Abang MZ dah lama tak dengar Ya, memang benar. Cik Kesi mana ada ingatkan saya? Ingatlah. Saya sebelum saya kadang-kadang mana Abang MZ dah lama senyap je Cik Kesi. Saya. Ini saya nak ceritakan. Saya tidak suka cakap bohong Silakan. Ini saya kerja banyak tempat one man show lah, banyak daerah, tapi daerah ini di Jervois Road tau. Jervois Road dulu sana kampung tau. Saya pernah dengar banyak cerita-cerita aneh daerah sana lah. Okey, itu saya lupakan. Sekarang saya nak ceritakan diri saya dekat Jervois Road tu. Bila Cik Kesi nak masuk Jervois Road tu, Cik Kesi boleh nampak Malaysia Embassy tau. Malaysia Embassy. Sebelah tu saya jaga 5 banglo. 5 banglo. Saya bekerja kat sana. Cik Kesi percaya tak? Sampai orang rumah saya beritahu, abang, saya bukan riak minta maaf ini kata isteri saya lah. Abang ni bukan alang-alang orang yang jaga di tempat situ. Banyak Cik Kesi, banyak saya punya bos Cina hantar orang jaga kat sana, semua tak nak. Saya bukan nak riak, saya bukan nak apalah. Habis saya punya ini ketua, dia punya nama Cik Rizwan lah. Bang, boleh tolong tak bang? Apa dia? Abang jaga kat Jervois Road, boleh tak? Rumah 5 banglo. Sana ada satu aja resident tinggal tau. Yang lain semua dah kosong. Saya yang ada orang tinggal tu kat depan. Itu selamat. Pasal sana ada kereta lalu lalang, polis tengah malam tengah jalan pun nanti dia taruh DP site kita dia taruh ini spotlight tau, terang. Habis saya kerja kat sana Cik Kesi, uniform saya tak ada tuck in, tak masukkan ke dalam. Saya buka butang saya, pakai uniform tapi buka butang lepas luar tau. Saya pakai topi besar tau, topi macam topi padi gitu. Habis saya pegang satu kayu itu kayu tu saya pegang bukan untuk nak lawan buat belajar kungfu, kerana si Pak Panjang bebasal. Malam jangan sebut nama dia lah, Pak Panjang kan, tali pinggang tahulah. Banyak kat sana. Macam-macam lah Cik Kesi berlaku, macam-macam lah. Saya jaga kat sana 6 bulan. Habis itu tempat pun 6 bulan. Dia punya assignment pun sudah habis. Ini Hong Kong and Shanghai Bank, dia punya bos kasih jual dengan lain dengan lain tauke lah. Habis saya tengok berapa tahun yang lalu, agak 2-3 tahun lah, saya naik bas, saya jalan kat sana. Kali saya tengok lama banglo semua dah tukar banglo baru tau. Tapi Cik Kesi, macam mana orang kalau tukar banglo baru ke apa ke, tapi tempat itu memang dia ada. Alamak Cik Kesi, saya tak cakap bohong lah Cik Kesi. Sangat menakutkan lah Cik Kesi, sangat menakutkan. Allah Ta'ala saja yang peliharakan saya dengan selamat. One man show tau Cik Kesi. Habis Cik Kesi tahu tak, dia punya street light itu panggil street light lah. Street light tu berwarna kuning tau. Habis bila dah ditutup oleh daun-daun pokok ni, lagi bertambah gelap tau. Habis belakang ini saya punya ketua tu, Cik Rizwan, ada kasih ni torchlight lah, 4 bateri besar. Bila switch on kan, wah terang. Macam-macam berlaku Cik Kesi.
Saya tak mau cakap bohong. Allah saja yang selamatkan diri saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah. Allah saja yang selamatkan saya. Cik Casey tahu tak, habis sekali saya berdiri dengan kayu, dengan habis polis jalan tau. Sekali dia ternampak kan dekat gate besar tu. Habis dia buka dia spotlight. Habis dia orang turun tau. Satu Cina, satu Melayu. Turun. Who is that? Habis saya turun lah. Turun bukit tu dalam 50 meter tau Cik Casey. Saya turun bukit tu. Habis dengan kayu, dengan baju tak in lah, buka butang. Who are you? Saya kata, I'm a security, sir. Why you dress yourself like that? Habis saya kata, sir, let me talk with you, can or not? I dress nicely also, neat and tidy. Who will see me and who will look upon me? So many mosquitoes, so many snakes, so many the invisible ones. Dia terdengar saya cerita pasal hantu. Hey, wait. Cina tu tahu. Dengar orang Melayu tu. Betul ke berlaku? Betul, Cik. Saya tak cakap bohong, Cik. Saya sajalah boleh tahan kat sini. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, peliharakanlah diri saya. Sampai pagi. Itu pun saya kerja 8 sampai 8 tau. 8 malam sampai 8 pagi. Pukul 6 pagi saya dah cabut. 2 hours saya cabut. Tapi 1 minit tu, yang banglo kat depan tu, dia baik. Saya cakap sama dia, Vira, if anybody ask you anything, no, Mr. Muhammad, nobody ask about you. I know that. You already go back home. Thank you so much, Vira. If anything, evening I come to work, you please highlight to me. Okay, sure, Mr. Muhammad, sure. Cik Casey, saya tak ceritakan ini story semua apa yang berlaku pada yang Sri Lanka mate tu. Kalau pasal dia seorang aja, dia punya tuan dengan cik puan dia selalu keluar tengah malam. Diorang pergi lounge, pergi hotel, nanti diorang balik tengah malam. Saya tak cakap bohong Cik Casey. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, macam-macam menakutkan Cik Casey. Cik Casey, saya nak masuk ke dalam. Dia ada gate kecil tau. Itu ada pakai mangga lah, pakai kunci. Tapi malam saya tak mangga lah. Saya tak kunci pasal nanti saya nak buang air. Cik Casey, Allahu Rabbi, Cik Casey nak masuk dalam Cik Casey. Dia ada kat situ dah Cik Casey. Saya rambut saya meremang. Kepala saya jadi macam tempayan, saya rasa tau, sebesar-besar kepala saya. Saya tak pedulikan dia. Saya jalan, saya baca. Cik Casey tahu tak, bila saya jalan, itu kayu tu saya entak batu tu. Sebab saya nak halau si tali pinggang tu. Kalau dia ada dekat kat situ, dia dengar suara gitu, terus dia boleh lari. Sampai kat bilik air perempuan Cik Casey, saya tengok menakutkan Cik Casey. Wah, sangat gelap sekali. Habis ini lelaki biasa, saya on DP switch kat sebelah luar tau Cik Casey. Habis saya buka pintu, saya masuk dalam. Habis dia pakai kayu tu, saya taruh di luar tau. Saya nak buang air besar. Lepas saya buang air besar semua, dah bersihkan seluruh tubuh badan saya apa semua, belakang saya sikat rambut. Bila saya nak sikat rambut, saya pandang muka saya kat cermin. Dia kasi tahu apa? Bunyi kayu tu macam mana saya ketuk, begitulah suara dia. Dia pay sound. Allahu Rabbi. Tapi saya tak takut. Saya pandang kat cermin tu tahu. Tok. Saya diamkan diri. Saya dah sikat rambut, dah cuci tangan apa semua. Terus saya buka pintu dengan perlahan.
Saya pandang sebelah kanan, saya pandang sebelah kiri. Saya masih dalam kawasan bilik air lah. Saya tak boleh baca. Bila saya langkah kaki kanan, saya keluar. Saya tengok. Saya kasih tahu tak? Saya pakai kayu macam mana saya letak lebih awal. Di situlah terletak begitu. Tak ada orang alih ke apa. Tapi bunyi dia sama. Takkanlah saya tak tahu diri saya yang saya hentak-hentak kayu tu. Begitulah. Habis saya tu dah tutup lah. Dah tutup kunci balik toilet tu. Habis saya off balik tu lampu. Terus saya jalan. Dia ada Cik Keti. Dia ikutkan dengan saya. Saya tak peduli. Saya baca. Saya keluar. Habis gate kecil tu agak rendah sikit lah. Saya duduk kat situ. Macam-macam. Saya duduk kat mini kapak. Yang semua banglo ada khas untuk mini kapak. Saya duduk kat situ. Saya tengok, saya jaga. Macam-macam boleh dengar dia mengilai lah. Apa semua. Saya tak ada hiraukan. Saya bukan takbur dengan Cik Betty saya tak ada hiraukan peduli kau. Kau nak apa ke terpekik melolong ke ketawa ke itu kau punya pasal. Saya duduk berzikir. Habis saya duduk, saya kau tidur pun saya tidur dekat atas kerusi lah. Lagi satu kerusi tu untuk saya letak dua kaki saya ke atas. Cik tahu tak? Lagi saya bukan handal tu, tidak. Saya manusia yang kosong. Sama level macam lain-lain manusia. Cik tahu tak? Habis si tali kaki malam dia datang ke sebelah kanan saya. Itu jam saya letakkan dua kaki saya kat bawah atas lantai. Saya tulis rembuk lah. Saya perhatikan, saya tengok Pak Cokok ni datang. Dia datang terus tuju kaki kanan saya. Tak ada nak angkat kaki ke, nak halau dia ke, nak pukul dia dengan kayu. Tak ada. Dan dekat, saya berbual dengan Cik Kecil. Cik Kecil tahu tak kenapa? Itu adalah saudara mara yang yang baby snake tu. Saya nampak betul-betul kat tepi banglo tu ada lubang. Saya dah syak, mesti ada anak dia kat situ. Tengok ada. Habis kesian Cik Keti yang mendongak tengokkan dengan saya. Saya takut sayang, aku tak ada apa-apa kan dengan kamu Aku nak kau selamat. Bila kau dah besar, kau nanti keluar daripada sini. Itulah barangkali dia beritahu dia punya saudara mara, abang kakak dia semua. Itulah kakak dia ke abang dia ke datang. Tengok dengan saya kata, nak apa sayang? Aku tahu kau nak makan bukan? Minta maaf, aku tak boleh kasih kau makanan. Makanan aku cuma roti. Apa ini air manisan? Kau pergi campur dengan saudara mara kau semua. Mak bapak kau semua pergi. Cik Keci, dia tahu Cik Keci, Allah Ta'ala selamatkan diri saya. Dia boleh U-turn balik, dia boleh jalan tau Cik Keci. Habis belakang lagi 2 minggu, lagi satu datang sebelah kiri saya. Saya perhati, saya tengok. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sama jugalah begitu macam mana yang pertama punya saya berbual. Yang kedua tu pun saya berbual begitu juga. Saya tak nak berbual lah pasal apa, tak nak membazirkan waktu. Belakang sama juga Cik Keci, dia U-turn. Terus dia jalan depan diri. Belakang saya mengangkat 2 tangan, saya mendongak ke langit. Saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Allah telah selamatkan diri hamba. Ya Allah, hamba sangat bersyukur kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Banyak tempat itu saja. Kalau saya nak cerita dengan Cik Keci, agak seminggu 2 minggu pun tak habis lah story dia. Macam-macam berlaku lah kat dalam sana Cik Keci. Cik Keci tahu.
ini apa dekat luar punya anjing, itu bukan anjing dia lah, itu orang pelihara punya. Kadang diorang terbuka itu gate, diorang punya anjing keluar sendiri tau, Cik Keti. Tadi saya tengok gate saya tak terbuka. Macam mana diorang boleh masuk? Diorang masuk kat bawah gate lah, Cik Keti. Itu gate tu tinggi sikit tau. Jadi ini ini anjing-anjing. 5 ekor anjing lah, Cik Keti. Diorang jalan diorang naik. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Glitz, glamour, and living life on the red carpet. What would you do differently when a life you could only dream of becomes reality? Join Si-eun, a fangirl who walks through a door to find herself in the bodies of celebrities she idolizes and discovers that all that glitters is not gold. Starring Zhong Zijie, Richie Ko, Vanessa Van der Straten, and Elaine Jasmine. Brand new Toggle original series at Starcross. New episodes every Thursday and Friday. Only on Toggle. Itu saya, Cik Keti. Saya tidak ada cakap bohong, Cik Keti. Saya pergi cerita semua. Saya takut lidah kita sepanjang-panjang kena gunting. Jangan suka kita cakap bohong, tak bagus. Itu sajalah, Cik Keti. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada MZ dengan kisah pengawal keselamatan. Harap anda dapat dengar kisah awal tadi. Mungkin ada yang meremang bulu roma bila MZ berkongsi. Adakah bulu roma anda meremang ataupun tidak? Sebuah lagu dari Zombie, Ria 897 berkelip-kelip telefon saya ni. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Ini Pak Arif Pak Arif bukan Pak Sontoloyo Bukan. Pak Arif. Ada pengalaman nak dikongsi ke macam mana? Silakan. Saya tak ada pengalaman, tapi saya nak nasihatkan Cik MZ tadi kalau berbual tu janganlah macam lirik-lirik, bual panjang-panjang. Bosan lah, pendengar dengar pun bosan lah. Kalau nak bercerita tu ringkaskanlah cerita anda tu. Terima kasih. Itu tadi cerita ringkas tadi sebenarnya. Ringkas ringkas boleh lebih daripada 15 minit Terima kasih Pak Arif Terima kasih Yang Arif. Terima kasih. Ada yang tanya saya, Kisi tak nak potong ke bukan apa. Dia begini kita mempunyai pendengar yang pelbagai lapisan usia, daripada yang muda sampai yang berusia, dan nak tembus talian ni memang bukan mudah, susah. Saya dekat luar, Kisi susah betul lah nak telefon. Dan mungkin beliau dah cuba berhari-hari dan mungkin setiap hari cuba tak dapat, akhirnya dapat. Dan nak luahkan segala apa yang nak diceritakan. Dan ada kalanya warga-warga emas ni mereka inginkan hiburan dia bukan macam kita. Kita senang keluar handphone, YouTube lah, Facebook lah, Instagram, stalk orang kita boleh macam-macam lah buat. Tapi warga-warga emas ni mereka hanya mempunyai medium-medium tradisional, antaranya radio tempat mereka untuk dapatkan hiburan. Jadi itulah, kita betul ansur lah betul ansur kita. Kadang-kadang memanglah tapi inilah yang mencantikkan M12 Alhamdulillah. Ingat kita sebagai satu masyarakat macam tu. Jadi kalau mungkin ada orang-orang yang lebih melainkan kalau dalam kisah tu ada kata-kata yang tak boleh disebutkan saya akan terus potong lah. Kalau tidak, selagi dia ingin bersemangat bercerita, kita benarkanlah. Sama-sama kita jadikan dunia ni tempat selamat untuk semua. Alhamdulillah. Saudara, kisah berikut ini ingin saya kongsi dengan anda. Ini berlaku dari pengirim kita. Beliau adalah seorang jururawat lelaki namanya Firdaus, berkongsi peristiwa yang dikatakan ini berlaku pada 2 tahun lepas. Saya bertugas sebagai seorang jururawat di salah sebuah hospital di Singapura, dan saya ni bertugas dekat ward sementara, temporary ward, yang mana para pesakit ni sebelum mendapat bilik, para pesakit ni akan diletakkan dekat atas katil ditutup dengan langsir saja dan ditempatkan dekat temporary ward.
Sebelum mereka ni dipindahkanlah kepada ward yang betul. Jadi apa yang berlaku ni dekat ward temporary, sebenarnya hanya dibenarkan seorang saja duduk dekat dalam untuk temani. Kalau tidak, seseorang itu tidak perlu, tidak ada orang dibenarkan duduk dekat dalam. Sebab situ memang sibuk lah, jururawat lari sana sini, doktor periksa para pesakit. Ada para pesakit memerlukan rawatan yang katanya rawatan secepat mungkin. Jadi ini tugas Firdaus sebagai seorang jururawat di Singapura, di salah sebuah hospital. Dan kejadian ini berlaku pada waktu malam ketika dia bekerja dekat ward sementara ataupun temporary ward lah, yang dikongsi sama dalam misteri jam 12. Malam tu ada seorang pesakit, seorang lelaki, pakcik yang ditempatkan dekat ward sementara. Jadi saya nampak katil tu ditolak. Saya pun menghampiri pakcik untuk periksa apa yang dipatut dilakukan. Antaranya untuk mengambil tekanan darah, mengambil suhu badan dan dicatatkan dalam satu fail digantung di hadapan katil pakcik ni. Pakcik ni kelihatan tercungap-cungap, termengah-mengah dekat atas katil. Doktor akan datang dalam beberapa minit untuk tengok keadaan pakcik ni dan memberikan bantuan yang betul. Jadi sementara itu saya juga turut memerhatikan. Dia masih boleh bercakap, cuma mungkin dia terkena serangan semput. Sebelum masuk tu dah diberikan ubat lah, ubat penenang yang mana ketika berada di ambulans. Jadi kami tidak dibenarkan memberi obat susulan, sebabnya kena tunggu lebih kurang lagi 15 hingga 20 minit. Jadi pakcik ni pun dah berada dekat atas katil tengah baring, boleh bercakap sambil saya ambil. Kita digalakkan katanya di sini bila ambil reading seperti tekanan darah pesakit, suhu badan dan sebagainya, kita kena berbual dengan pesakit untuk tengok. Katanya saya tanya pakcik, pakcik dah makan? Dah makan. Pakcik nak makan biskut tak? Dengan minum Milo ke? Saya boleh ambilkan. Tak apa. Jadi saya tengok okey, masih sedar, masih boleh bercakap. Saya kata pada pakcik kita tunggu doktor. Jadi saya pun berlalu pergilah. Jadi sedang saya dekat kaunter ni buat paperwork yang lain ni, saya nampak tepi katil pakcik ni ada seorang wanita yang sebaya seusia dengan pakcik, dan saya rasa itu mungkin adalah isterinya yang tengah duduk dekat tepi katil. Kemudian doktor pun datang. Doktor tanya saya, okey, mana pesakit ni, dekat mana katilnya? Saya pun kata, okey doktor, he's over here. Saya pun bawa doktor lah pergi. Jadi doktor sana, doktor tanya saya, okey, berapa tekanan badan, ada demam tak, bagaimana patient respon dan sebagainya. Saya beritahulah, kongsi dengan doktor ni. Doktor pun kata, okey, now it's safe to give the next medication untuk pesakit ni. Dan pakcik ni terpaksalah dimasukkan ward kerana penyakit semputnya yang begitu teruk lah. Jadi doktor pun dah berlalu pergi. Saya pun kata dengan pakcik, nanti pakcik bilang isteri pakcik pakcik nak kena warded tau, tak boleh balik. Saya cakap pada pakcik. Kemudian pakcik cakap, saya tak ada isteri saya dah meninggal. Saya terdiam dan saya tengok pakcik ni. Tadi yang duduk tepi katil pakcik tu siapa? Tadi isteri saya. Pakcik ni ada berapa banyak isteri ni? Dalam hati tertanya, pakcik ni faham tak aku soal ni? Dia cakap, minta maaf pakcik, pakcik ada isteri tak ada isteri? Saya ada, tapi dah meninggal. Jadi yang tadi duduk sebelah pakcik tu, yang saya nampak dekat kaunter, itu isteri saya. Tapi pakcik kata isteri pakcik dah meninggal. Saya tahu. Dia datang nak ziarah saya. Dia dah meninggal. Okay, that's weird. Pelik, aneh. Saya pun senyum. Tak apa pakcik, pakcik ada ahli keluarga tak? Ada anak saya dekat luar. Siapa nama anak pakcik? Saya tanya nama. Saya pun keluar. Saya pergi dekat kawasan menunggu. Saya panggil nama anaknya. Misal kata Jufri bin Ahmad. Jufri bin Ahmad. Santu Encik Ahmad. Ya, saya. Okey. Boleh masuk.
So masuk tengah jalan, saya tanya lagi, bapa awak kena warded hari ni. Kita tengah usaha untuk carikan dia katil dekat ward. Mungkin malam ni akan masuk ward ni mak awak tak datang. Oh, mak saya dah meninggal. Oh, saya minta maaf. Tak apa, mak saya dah meninggal. Saya jalan, saya jumpakan lelaki ni dengan ayahnya. Dia duduk dekat tepi. Saya dekat kaunter. Masih saya tak boleh fikirkan. Kata Firdaus, saya nampak ada perempuan duduk. Pakcik tu cakap dia isteri dah meninggal. Dan pakcik tu sering cakap itu isteri dia. Memang betul, isteri saya dah meninggal. Tapi itu memang isteri saya datang untuk ziarah. Jadi itu adalah kisah daripada jururawat bernama Firdaus berkongsi pengalaman misteri. Yang ini ada juga yang kata, wow, kisah MZ tadi meremang bulu roma bila mendengar. Wow. Yang ini daripada saya baca komen ni tersenyum lah. Baguslah, kita bergurau senda lah ya. Yang ini kiriman daripada teman kita yang ingin berkongsi. Datangnya daripada mana tadi Okey, dari Sarah. Sarah berkongsi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Nur Salah Nabila nak berkongsi pengalaman. Saya adalah pendengar rancangan MJ12 berasal daripada Selangor di Kelang. Saya dengan ibu saya memang sangat-sangat suka dengan Misteri Jam 12. Kisah seram melalui radio jarang sangat kita dapat di Malaysia. Tapi inilah bila dengar Casey bercerita macam kita menonton filem seram pula dengan sound effect, dengan lakonan syabas dan tahniah dari kami peminat tegar dari Kelang di Selangor. Sarah berkongsi pengalaman. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa. Ini berlaku di salah sebuah hotel yang saya menginap. Bukan hotel, maaf. Di mana? Oh, di salah sebuah resort yang beliau menginap. Yang ini dekat Pahang. Wow, nanti saya cari saya type resort Pahang Berantu dekat mana agaknya. 669-11897 bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Dia tak sebutkan nama resort saya letak resort Pahang Berhantu. Oh, antara ini saya belum lagi kongsi kisahnya, tapi bila saya type dekat Google resort Pahang Berhantu, ini tajuk-tajuk menerusi berita yang dipaparkan di sini. Kena kacau dengan hantu bilik air di resort Pahang. Senarai hotel berhantu Malaysia. Nombor 15 paling terkejut. Wow, macam-macam 6 tempat paling berhantu di Malaysia yang harus anda tahu. 5 tip untuk elak bilik hotel berhantu. Resort Pahang Berhantu. Wanita histeria ternampak ada perempuan gantung diri dalam bilik. Ui. Resort Pahang Berhantu. Gangguan teruk. Okey. Kita sambung kisah yang dikirimkan oleh Sarah. Beliau telefon ke salah sebuah resort di Pahang bersama dengan keluarganya. Saya ke sana bersama dengan ibu dan bapa saya. Saya ada abang dengan seorang kakak, tapi mereka dah kahwin, dah berumah tangga, dah tinggal berasingan. Saya pula bekerja. Jadi waktu tu memang saya ambil cuti selama 4 hari. Jadi 2-3 hari tu saya bawa lah ibu saya dengan bapa saya ni bercuti di salah sebuah resort dekat Pahang. Bila sampai di sana, dah check in, angkat barang-barang, masuk dalam bilik. Kemudian kalau resort ni biasanya tak dah ke mana-mana pun, setakat duduk dekat kawasan tu, makan minum, bersantai, dapat lihat tepi laut. Jadi beliau berkongsi pengalaman peristiwa yang menakutkan ini. Kedua orang tua saya berada dekat cafeteria. Dekat resort ni ada cafeteria, tengah minum minuman petang, minum kopi dengan teh, dengan makan kek. Saya pula terlupa sesuatu dekat atas bilik. Saya terlupa untuk ambil laptop dengan laptop charger. Saya nak buat sedikit kerja. Dekat dalam bilik resort memang tak ada wifi, nak ada dekat kafe ni. Saya pun kata pada ibu dengan abah saya, bapa saya, tunggu kejap, saya nak naik atas. Waktu tu minum petang lah, minum teh, kopi dengan bapa dengan mak. Kemudian naik atas, saya
buka pintu nak ambil laptop. Jadi pintu resort ni, saya bila nak tutup tu, saya lepaskan, dia tak tutup habis tau. Pintu ni dari awal kita masuk agak rosak sedikit. Jadi bila nak tutup, kita kena tolak dengan tangan. Baru dia akan ketak. Kalau tak, dia cuma bersandar saja pada bahagian bingkai pintu. Saya pun ambil laptop. Tengah pegang laptop, buka zip nak tengok ada charger ke tidak, takut terlupa. Pintu bilik ketak, tertutup. Satu, mungkin pintu tu dah okey, dia tertutup dengan sendiri sebab pintu tu memang auto. Kita tolak, dia akan tutup balik. Yang kedua, mungkin ada sesuatu yang tolak pintu dari segi benda gaib. Saya memang orang macam ni, suka fikir bukan-bukan. Jadi saya tengok pintu tu tertutup rapat. Tiba-tiba Casey, at the same time, I think my instinct is right, kata Sarah, meremang bulu rumah saya. Tiba-tiba Casey, bulu tangan kiri, tangan kanan sampai dekat tengkuk meremang. Saya pun cuba tenangkan diri. Saya berjalan menuju ke arah pintu. Saya buka pintu, tarik tak boleh Casey, tersendat. Pintu tak boleh ditarik. Tak boleh buka ni. Saya cuba lagi. Akhirnya pintu tu boleh dibuka. Bila saya nak tutup pintu, saya masih rasa meremang. Tutup pintu, saya pusing jalan, bergegas turun ke bawah. Pendengar Ria 897, itu adalah waktu petang. Hanya sekadar dapat rasa sesuatu yang seram. Tak nampak apa-apa. Turun bawah, saya buatlah apa yang patut, berbual dengan ibu, dengan abah saya, dengan bapak saya. Kita bercakap-cakap, kita makan, minum. Kemudian tengok waktu, okeylah, dah pukul 6 lebih, nak naik atas, nanti nak maghrib, kemudian nak turun bawah balik pergi restoran untuk makan jamuan makan malam. Ibu saya tengah solat, abah saya tengah solat. Saya pada waktu itu memang tak boleh solat. Ibu dengan abah tengah solat. Abah saya baca surah Al-Fatihah. Saya dalam bilik tengah main handphone. Habis saja surah Al-Fatihah, kena sambut dengan amin. Ibu cakap amin, saya kenal suara ibu. Abah cakap amin, saya kenal suara abah. Saya terdengar satu lagi suara. Suara perempuan cakap amin. Mungkin salah dengar, mungkin. Dah habis solat, beri salam kiri kanan. Kemudian ibu saya panggil saya. Sarah, datang dekat ibu. Tadi Sarah ada sambut amin tak bila bapak baca Al-Fatihah? Tak ada, mak. Saya kata pada ibu, tak ada, bu. Tak apalah. Ini bermakna ibu saya pun terdengar suara perempuan cakap amin. Casey dan para pendengar Ria, itu yang kedua. Yang ketiga, selepas makan, balik ke bilik resort nak tidur Casey. Saya menempah katil king size. Katil tu, ibu dengan bapa saya yang akan tidur. Saya tidur dekat atas sofa. Ibu tengah tidur, bapa tengah tidur. Katil king size kan besar. 2 orang baring pun boleh ada ruang-ruang yang lain. Saya pun tidur dekat atas sofa. Tidur miring. Bila saya miring, memandang ke arah katil. Bapa dengan ibu tengah tidur nyenyak. Saya masih sedang main handphone. Ya, tengah main handphone. Tiba-tiba saya terperasan. Ada orang baring dekat hujung katil sedang tengok saya senyum. Mula-mula saya ingatkan ibu saya tau. Saya pandang, saya perhatikan. Dia tengah senyum memandang ke arah saya. Katanya di sini, anda bayangkan, bab ni seram. Jadi sekarang ni, Sarah tengah baring dekat atas sofa, memandang ke arah katil, yang mana dekat atas katil ibunya dengan bapaknya tengah tidur. Tidur. Sarah tengah main handphone, badan miring lah tengok katil. Dan tiba-tiba dia perasan dekat ujung katil pula ada orang tengah baring. Dan pada mulanya, sebab oleh kerana saya ni tengok handphone, saya ingatkan ibu saya yang tengah baring tu. Jadi selepas saya main handphone tengok, saya nak tengok katil katanya. Saya pun turunkan handphone. Daripada penglihatan ni, saya
tepikanlah handphone dan saya ternampak katil. Saya tiba-tiba perhatikan wajah orang yang tengah baring dekat atas katil. Kenapa muka mak aku macam ni Tiba-tiba dia senyum. Kesi, saya istighfar. Saya terus pusing tengok ke arah backrest sofa. Saya baca Al-Fatihah berkali-kali Kesi baca. Saya toleh perlahan-lahan. Perempuan yang baring dekat hujung katil yang tengok saya dan senyum tidak ada di atas katil. Saya berdiri. Saya tengok ibu dengan mak saya, ibu dengan bapa saya masih tengah dekat atas katil, tengah tidur. Dan tidak ada penampakan lain. Saya masih tertanya-tanya, apa benda yang saya nampak awal tadi? Itu dia kisah yang dikongsi bersama dengan Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Wow, macam-macam kisah pengalaman yang diketengahkan setiap malam. Terima kasih pada anda yang sudi mendengar. Dan terima kasih juga. Saya akan semak kiriman-kiriman anda dan saya akan hubungi anda sekiranya anda berjaya untuk memenangi 4 keping tiket menyaksikan filem Mata Batin. Jadi banyak dah masuk ni gelanggang. Terima kasih pada anda semua yang dah pun masuk gelanggang ni. Macam-macam pengirim saya tengok ni. Wow. Ingat kena type apa yang dikatakan tadi dengan penuh dan jelas. Jadi akan saya periksa. Kalau anda mungkin spellingnya salah, ejaan salah, gunakan shorthand tak boleh lah. Sebab saya katakan type ayat yang penuh dan anda harus type ayat yang penuh dan saya akan berikan kepada pengirim selanjutnya. Jadi selamat mencuba, jangan takut. Malam ni ada menang tiket, esok ada menang tiket, hari Isnin ada menang tiket, hari Selasa ada menang tiket. Jadi banyak hari untuk anda menang tiket untuk menyaksikan filem Mata Batin di Ria 897 FM. Kisin undurkan diri. Mohon maaf, memang niat di hati nak buka talian tapi tengok dah 1.59 minit pagi. Jadi saya rasa tiba masanya untuk saya akhiri tugas dan jumpa anda esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini sebelum tu datang daripada Shima katanya. Casey, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Tadi sedang mendengar rancangan MJ12. Shima dengar ada orang ketuk tingkap. Bukan sekali, 2 kali. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Wow, tengok tingkap gelap Casey sebab belakang rumah memang gelap. Terus bangun, sekarang tengah dengar MJ12 dekat ruang tamu. And guess what? Suami saya yang tidur tadi dalam bilik seorang dengan saya. Sekarang lepas saya tinggalkan bilik, dia tidur seorang-seorang kata Shima. Suami saya bangun keluar dari bilik dan kemudian dia tanya saya, Mama dengar tak tadi ada orang ketuk-ketuk tingkap? Selamat pagi. Bye-bye.